Itu sebab Nabi suruh kita minta syurga yang nombor satu. Kita pun fikir, aku ni layak kan nombor satu. Tuan-tuan, yang pilih kita jadi orang beriman sampai sekarang ni siapa? Tidak akan Tuhan tu. Tuhan tu je tuan. Tuhan yang namanya Allah tu. Itu sebab kenapa Tuhan kita nama Allah. Tuhan yang lain berpuluh-puluh nama. Tuhan kita Allah tu je. Allah tu bukan wahid. Kalau wahid, dia ada kosong. Sebelum wahid kosong. Kemudian selepas wahid ada tu pula dua. Jadi dia adalah ahad. Pusinglah ke mana pun Tuhan kita ni yang namanya Allah ni, pusinglah, buanglah abjad, buanglah kalimah mana pun, dia tetap Allah. Alif lam lam ha, buang alif. Lillahi ma fis sama, buang lagi lam, tinggal lam ha. Lahu ma fis sama, buang lam, tinggal ha. Huwallahu allazi. Kita nak kata apa? Tuhan lain boleh buat itu. Nama kita pun sudah. Terus nama kita panggil, yang selalu kalimah yang kita sebut lah, kita baru kali dulu sebut sayang. Sayang, siang malam sayang. Mari anak dua, panggil ayam ni, S hilang. Ayam. Mari 4 anak, A pun hilang, tinggal yang. Yang. Kahwin dah anak, Y pun hilang, tinggal ANG. Faham, maham. Tak ada. Lain dah jadi. Tu tuan, Allahu Akbar, Allah Ta'ala. Hak Allah kita tak boleh. Itu sebab apa juga hukum Allah, apa juga yang Allah suruh, kita manusia ni tak payah fikir. Tak payah kata, boleh kata. Allah kata, on je. Jangan kita pergi logik, pakai logik tak sampai. Contoh, ni bulan-bulan, sebagai peringatan lah, 22 bulan ni, timbullah satu Zulhijjah. 22 bulan bersamaan dengan hari Rabu. Ya, Rabu. Mana hari Selasa, hari yang paling akhir sekali untuk siapa yang terlibat dalam korban. Nak potong kuku ke, potong jambul ke, potong apa ke. Sebab 4 bulan yang tak potong rambut ni. Hari terakhir Selasa. Sepanjang nak terlibat dalam korban tu, siapa ambil bahagian ke seekor ke sebahagian ke? Ustaz, kalau potong boleh? Boleh, bukanlah salah, bukanlah haram, boleh makruh je. Tu tak ada lah sampai hukum dia kalau potong buku tu masuk dalam neraka ada. Jadi tak kena sunnah ni tu, tak dapat pahala sunnah tu. Sama lah macam solat tahajud. Solat tahajud ni boleh sebut solat pukul 12 malam boleh. Sunnah dia bila? Nabi solat bila? Nabi solat tu pukul 4 sampai pukul 5.30. Tu sunnah. Sebab sepertiga malam di situ. Kita tak mana? Kita tak sekadar buat ke? Tak dengan buat dapat pahala sunnah. Ikut Nabi pula tu. Siapa kita nak ikut lagi? Ikut Nabi. Sebab apa? Pukul 12.30 semua orang boleh buat. Tak ada challenge di situ. Pukul 4.30 ni kat senang nak buat. Kalau tak macam tuan-tuan yang level ni, tak payah. Tuan-tuan ni saya cukup tahu ya, pukul 4 dia bangun dah. Itu yang nama kekuatan dalam tu, tahajud dia lah. Contoh tuan-tuan selalu duduk solat. Ni betul dia. Solat tahajud tak pernah tinggal. Tuan-tuan kena jadi kuat. Takdirlah tuan-tuan. Pasang lagi satu cawangan atau 2 cawangan. Yang nombor 1 ni, tuan-tuan kalau kena dia macam batu jatuh ke kepala. Nak kata dia terima. Tuan-tuan cerita ni sekali lagi. Siti Aisyah ketika mana Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Dia cerita sini dalam hadis. Ni kita nak kongsi sekali ni. Siti Aisyah kata, the moment Nabi kahwin dengan Ummu Salamah ya, aku rasa, oh ya Allah, rasa macam nak marah. Siti Aisyah ni siapa tuan? Allah pilih tu. Pilihan Allah. Sebab Siti Aisyah kata apa? Ummu Salamah tu lagi cantik pada dia. Cantik, bijak tu, penuh dengan strategi. Tu, yang kata perempuan tu lah. Bini kita bukan Siti Aisyah. Siti Fatimah ke Siti Zainab macam tu lah. Kan Hindun ke apa nama. Kan Hindun tu boleh tahan ni, Zainab apa lagi kacau. Jadi mental kena kuat. Solat tahajud lah. Tapi janganlah solat tahajud sebab tu dah kekuatan. Sebab kita ni ujian besok. Ujian kat dunia ni tak apa. No, kat sana usah tu Allah.
Dekat dunia ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad SAW Allah bagi memang special. Kita dapat dua kelebihan kat dunia ni. Satu, rezeki yang kita nampak, yang namanya material kita nampak. Kita kerja, dapat gaji, kita beli rumah, motor semua kita dapat. Oh ni hasil aku rezeki. On top of that, rezeki yang kita nampak, Allah bagi juga jenis pahala yang kita tak nampak. Kat dunia pun kita tak nampak, kita mati besok pun nampak. Di atas usaha kita ni. Apa dia? Nama pahala. Macam mana nak timbang tu besok tu pahala tu? Itu yang Nabi kata, pahala ni besok dia akan jadi bungkah-bungkah. Dia akan jadi solid, benda solid. Seperti mana kita dapat bayang sikit lah. Tuan-tuan yang diurus jenazah, ziarah jenazah, solat jenazah apa semua tu, dapat 1 qirat, 2 qirat, 3 qirat, 4 qirat apa semua tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 1 qirat tu banyak mana pahalanya? 1 qirat tu banyak mana? Nabi kata 1 gunung emas, 1 gunung Uhud tu, 1 qirat. Tuan dapat bayang. Tuan-tuan dah beratus kali lah. Katalah tuan-tuan dah 100 kali lah. 1 kali dah 100 qirat. Mana 100 gunung Uhud. Besok tuan-tuan bila nak ditimbang tu pahala tu 100 gunung Uhud tu kedebuk atas mizan tu. Piring mizan Allah. Kita tengok fikir, muat ke? Tuan, Nabi kata apa? Piring mizan itu, anda kata diambil 7 petala langit dan 7 petala bumi, dia letak di atas piring tu, masih ada ruang lagi untuk diisi. Masya Allah. Itu baru pahala tuan-tuan punya vizitnya. Tuan-tuan punya puasa, tuan-tuan punya baca Quran, tuan-tuan punya baiknya, sedekahnya, amal, macam-macam. Oh, timbul. Ni Nabi cerita kan? Habis timbang tengok pahala pun debu banyaknya kan. Kita puasa, alhamdulillah. Allah kata, wahai pulan bin pulan, pandang belakang kan. Dia suruh kita tengok belakang. Kita pun tengok. Bukan kita ada orang lain. Ini buat kita ada. Kita semua okey. Allah pun tengok belakang. No, semua ada tunggu no. Mak, bapak dia, adik perempuan dia, kakak semua tunggu, kawan-kawan waktu yang nak menuntut tu semua. Dia pun tanya, ya Allah, siapa tu untuk apa tu? Mereka menagih apa yang tak buat, apa yang buat dia. Dia bagus, ya Allah, mak kita ni dulu pernah derhaka, aku pernah marah, aku bagi aku menangis apa semua. Habis dah sekat dacing tu. Lagi kawan pula dulu dia hutang. Itu sebab hutang ni tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata apa? Dekat Siti Aisyah 4 perkara. Siti Aisyah, kamu dah buat ke 4 perkara ni sebelum lain nak? Tuan, Nabi dengan Siti Aisyah, Nabi tiap kali nak tidur ada ilmu. Macam kita tuan, kita dengan isteri kita, tiap mana bagi dia ilmu sikit kan? Itu boleh menyakit dia. Itu biasalah, upah dah kan? Nabi tanya, dah buat ke 4 perkara ni? Siti Aisyah kata apa? Apa yang 4 perkara tu? Yang pertamanya khatam Quran. Siti Aisyah kata, mana mampu aku nak khatam Quran satu malam ni? Ya, macam 3 kul je kan? Bukan kul. Baca kul Allah 3 kali. 3 kali kul. Itu 2 kalimah syahadah. Bersyahadahlah kamu. Mana tahu kul besok pagi tak boleh nak celik habis. Dah advance kan. Maafkanlah kesalahan setiap orang yang jumpa di siang hari tadi, dan yang 4 halalkanlah hutang piutang. Kita tuan-tuan kalau boleh halalkan hutang tu. Kita pun tahu dia memang tak boleh bayar. Kita pun tahu dia tak boleh bayar. Halal. Sebab apa tuan? Kalau kita ni kalau bos sangat bos kan. Sombong sangat kita aku takkan halal aku nak jumpa daripada masyarakat. Tuan-tuan, kita rugi kan? Tuan-tuan ni dia tu amalan banyak dan nak masuk dalam syurga. Dah selangkah lagi, dia dah habis dah. Perkembangan apa semua nak masuk syurga dah. Nak langkah je Allah kata, malaikat tunggu satu saat. Ni ada orang nak jumpa dia, nak bayar hutang dia balik. Kan? Si A ni nak bayar hutang dia. Sebab dulu dia tak halal. Dia nak jumpa dia pada masyarakat, sekarang jumpa. Tuan-tuan, perhimpunan dekat pada masyarakat tu, hamba Allah yang nak bayar, nak cari kita yang hutang RM500 tu dengan api atas kepala tu, bukan daripada Syah Alam nak pergi Semangui.
Boleh tak berjalan lagi? Shah Alam tu nak pergi mana tu? Kentucky apa kot tu? Aduh, punya jauh kan? Ke Alaska lagi tu, jauh. Berapa puluh tahun nak sampai? Kita ni sepatutnya masuk syurga dah. Tu. Kalau kita halalkan besok, Allah tingkatkan kita syurga lagi, tingkat sampai nombor 1. Itu sebab Nabi kata kalau ada doa, doa yang nombor 1 saja. Ya Allah, punyakanlah aku syurga yang pertama, Firdaus ke apa-apa. Jangan bagi yang ya Allah tak apalah, sab-sab suilah nombor 7 pun tak apalah. Nombor 7 besok dia keleset pergi nombor 8 sebelah tu. Pintu api tu kau masuk. Nah. Kalau aim nombor 1, habis kuat dia meleset pun 2, 3, 4 sampai 5 ya. Takkan pergi dah 6, 7. Okey lah tu, okey lagi. Syurga dah. Syurga. Apa yang ada kita kat dunia ni baru 1/100. 99 nikmat lagi ada kat syurga. Manusia kata Nabi tak pernah nak terfikir nikmat yang dia dapat besok tu. Dia tengah-tengah. Macam sekarang lah, fenomena sekarang ada Marcelo Pomoy. Contohnya ikut AGL lah, AGT kan, American Got Talent. Terus sekarang ni AGT jangan tengok lah. Itu semua dah set lah. Ada agama Allah tu dia tak bagi jadi Johan. Dia seorang dia boleh buat 2 suara. So, oh ya Allah, kalau tentang minat saya pun bukan ni sangat, orang 7. Tu kan. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin semua dia akan jadi buka-buka. Pada 1 bulan 10 ini, 1 Zulhijjah ini, Nabi pesan kita, Nabi suruh kita buat apa? Puasalah kamu sampai 1 sampai 9 Zulhijjah. Tu kalau bolehlah 1 sampai 9. Kalau tak bolehlah 9 tu jangan lepas. Sebab 9 adalah puasa hari Arafah. Tahun ni orang tak pergi haji, tak apalah. Yang mana yang nama dah naik dah nak pergi haji tapi tak dapat pergi haji, dia dapat 2 pahala. 1 niat dia tu, 1 orang buat haji sana dia dapat. Kan? Sepatutnya dia pergi dapat dia. Lepas tu tahun depan pilih Allah. Sebab apa Nabi kata dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu. 2019 punya dosa, 2021 punya dosa tahun depan. Dan dengan 20 mana 3 tahun turut-turut tu. Kalau World Cup 3 tahun turut-turut tu, ambil piala terus tu. Tak hapus. Kemudiannya apa ada lagi kelebihan puasa Arafah? Puasa Arafah adalah satu jalan atau ruang yang diberikan oleh Allah supaya umat Islam memperoleh pengampunan yang besar. Allah is purposely created that moment untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad. Itu sebab lepas satu kita tengok. Kita baru lepas Ramadan tu, Allah dah ampun dah dosa. Tuan-tuan ni semua Allah ampun dosa ni. Ni kira dia baik ni semua ni. Mau baik ni. Habis dah. Lepas tu buat pula puasa 6 pula. Tuan-tuan pun habis puluh lebih. Relax. Mari pula Zulhijjah. Tu yang Allah kata apa? Nabi kata ruang dan peluang Allah buka untuk kita. Itu yang kita sayang. Allah sayang kita sungguh. Tu untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tu cukup lah. Cukup. Dia beza kan. Orang Islam dengan orang beriman ni beza. Orang beriman ni macam tuan-tuan ni. Boleh ke kita yang tengah-tengah macam ni nak pergi menyenyak ke orang-orang? Boleh? Tak boleh. Kita pun tak boleh ni Tuhan apa. Tapi orang Islam boleh. Kalau dia Islam tapi dia tidak beriman. Yang keduanya, peluang bagi mereka yang tidak berkesempatan melakukan ibadah haji supaya mereka merebut fadilat yang dijanjikan pada hari Arafah, hari Khamis minggu depan. Jangan lupa Allah Akbar. Saya tekan jangan lupa 1 sampai 8 tu kalau gagah-gagah buatlah bila kan 9 tu jangan. Sebab Nabi suruh, Nabi Muhammad SAW tak tahu macam-macam pahala depan. Yang ketiganya, hari 9 Zulhijjah termasuk dalam 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Sepanjang tempoh ini segala amal kebaikan yang dikerjakan akan diberi ganjaran yang lebih besar. Tuan-tuan semayang pahala lebih
buat baik. Itu sebab kita celek mata hari yang pertama tu di pagi hari ni. Lintas nak buat baik, aku hari nak buat baik. Tu menganda dah pahala. Yang keempatnya, digalakkan juga perbanyakkan doa. Menurut riwayat Imam Malik, Rasulullah bersabda, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Dan tahun ni Arab Saudi dia bagi kota 1,000 je orang umat dia, orang dia berada di Arafah. Doa dimakbulkan. Allah tak kata orang di sana saja. Nabi kata yang kita di sini pun puasa doa ketika itu, Allah makbulkan doa kita. Allah tahu kita ni banyak hajat. Manusia kita banyak hajat. Minta. Kan? Jadi insya-Allah Allah bagi dia tu. Kan? Habis. Maka bermula nak masuk tajuk. 8.40 lah masuk tajuk. Biasa betul. Okey. Sikit je. Mencintai sesuatu adakah ditegah syarak? Cita-cita. Aspiration ataupun ambition. Cita-cita. Boleh ke dalam Islam ni? Apa dia cita-cita? Sesungguhnya mencita-cita itu ialah kehendak di dalam hati akan sesuatu kiranya berhasil kepada dia. Seperti mencita kaya dan mencintai pandai segala perkara. Tu kata tu kitab ni. Kita cita-cita kalau aku kaya lah, pandai buat segala-galanya. Tu. Dan mencintai menjadi alim pendeta, dan mencintai kiranya jadi orang besar-besar dan sebagainya. Maka mencita-cita itu dua perkara, kata tuan kitab ni. Dua perkara. Cita-cita ni ada dua perkara. Yang pertamanya ditegah syarak akan dia. Yang pertama, cita-cita ni ditegah. Sebab apa ditegah? Iaitu mencita dan berkehendak hatinya banyak harta seperti orang yang dilihatnya, serta berkehendaknya bankrupt orang itu. Itu tak boleh. Aku cita-cita nak jadi kaya, lebih hebat daripada dia, dia bankrupt. Tak boleh. Mendoakan keburukan orang tak boleh. Tu yang pertama. Ataupun dilihatnya saudara senang lenang, maka mencita ia kiranya senang lenang berpindah kepadanya. Saudara dia tu kaya, ya Allah bagilah kekayaan dia tu kat aku, bagi dia apa-apa ke dana. Ada juga orang macam tu pun. Kan. Habis. Maka bercinta ia kiranya senang lenang berpindah kepadanya, dan seperti dilihatnya akan saudaranya setiap waktu maju di dalam perjalanannya berniaga, ia datang untung yang banyak dan sentiasa dihujan oleh wang, dan orang-orang pergi datang kepadanya. Maka mencita ia kiranya tidak Tuhan beri demikian, dan pindah kiranya kepadanya. Anda tengok orang tu bisnes, Allahu Akbar. Bisnes kedai sama-sama kedai, tapi orang merungut habis kedai tu. Masak sama ya. Masak apa kau? Patin apa kau? Apa masak tu banyak patin pun sama. Tapi orang timpang kedai tu ramai. Dia pun mula. Tu kan. Maka mencita ia kiranya tidak Tuhan beri kedemikian itu, pindah kiranya kepada dia. Tu. Doa tu, ya Allah janganlah bagi orang pergi kedai dia, orang datang kedai aku je. Pun tak boleh. Maka semua itu cita-cita yang haram dan berdosa besar, kerana ia adalah hasad namanya. Tu yang nama sifat mazmumah tu. 3 minit lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, cita-cita yang diharuskan oleh syarak. Cita-cita yang diharuskan oleh syarak. 267. Ini kata apa? Cita-cita yang diharuskan oleh syarak, bagaimana dia? Telah ditegah Allah Ta'ala mencita-cita seperti yang di atas tadi, kerana berlebih-lebihan habuan antara lelaki dan perempuan itu telah dikatakan dia terbit daripada Allah Ta'ala, yang tahukan hikmahnya dan tahukan ahwal hamba-hambanya, dan tahukan apa yang sahagia bagi tiap-tiap orang yang dimewahkannya dengan rezeki, dan yang disempitkannya rezeki. Maka lazim atas seorang itu redakan sebagaimana dibahaginya dan sebagai diletakkannya. Itu cita-cita yang harus. Apa yang datang itu semuanya daripada Allah. Reda je lah. Allah bagi rezeki banyak tu je lah.
Kita buat kerja ni, buat macam dusun Ryan lah. Kita ada 100 pokok yang berbuah 60 lah. Kan? Tapi yang berbunga dulu semua 100 pokok, dapat 60 pokok. Alhamdulillah. Kan? Macam-macam pokok lah. Ada D1, ada 010 lagi, D24 lah semua dah. D7, D8, D9 kan. Tuan jangan anggap D7 tu polis. D7, D8 tu semua polis. Ada Musang King lah, Jebon King semua dah. Jadi 60. Redha kata. Tu. Dia bercita-cita tu kalau 100 jadi. Tapi Allah bagi 60 je. Tu boleh. Kata tuan kitab ni boleh. Maka lazim atas seorang itu redakan sebagaimana dibahaginya, sebagai diletakkannya. Dan jangan dengki akan saudara yang telah dimewahkan Tuhan dan dikayakan oleh Tuhan dan disenangkan, sentosakan oleh Tuhan. Tetapi jika engkau mencita-cita seperti orang-orang ini dengan tidak mencita berpindah kepada engkau dan tidak sukakan hilang nikmat itu daripada saudara engkau, maka itu cita-cita yang harus dan tiada salah. Kita suka tengok orang kaya apa kata Allah tu rezeki dia, kita pun tak ada kita. Kan? Kita pun macam Allah SWT. Tumpang seronok. Kan? Kawan-kawan kita bahagia kan? Dan kawan-kawan kita jadi ahli qori ke apa, tumpang seronok tu. Kan? Habis saudara. Tetapi jikalau engkau bercita-cita seperti orang-orang ini dengan tidak mencita berpindah kepada engkau dan tidak suka hilang nikmat itu daripada saudara engkau, maka itu cita-cita yang harus dan tiada salah. Ialah di dalam bahasa Arab ghibdatun. Dan setengah ulama menegur diwakil cita-cita demikian itu, iaitu seperti Imam Malik katanya, kerana nikmat yang demikian itu barangkali membinasa ia akan agama engkau dan dunia engkau. Kata Al-Hasan, jangan engkau mencita berharta atau kaya semacam si fulan-fulanmu. Itu ulama dulu lah, tak mau langsung kaya. Macam Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, siapa kata Nabi Muhammad tu miskin? Nabi Muhammad ni kaya. Ketika mana dia berminang, dia hantar hantaran kepada Siti Khatijah. Berapa ekor unta dia hantar? Kita tengok pameran-pameran dia, tengok jubah macam itu, memang hidup mereka macam tu. Zuhudnya mereka. Dunia ni tak ada dalam tangan langsung. Satu ketika mana Nabi buat korban, Nabi beli last sekali. Ujung-ujung dah Nabi nak wafat, last sekali Nabi buat korban 100 ekor unta Nabi beli. Nabi buat semua isteri dia, anak-anak cucu dia apa semua sampailah ke umat-umat dia. Ni kita ni, Nabi dah buat dulu lah. Nabi punya ingat. Nabi ni apa pun dia ingat. Dia ingat kita, jangan kita pun janganlah tak ingat Nabi Muhammad SAW kan. Dan hendaklah seorang itu mengetahui bahasanya Allah Ta'ala lebih mengetahui akan muslihat-muslihat hambanya, maka hendaklah redakan qada Tuhan, dan hendaklah cita-cita itu lebihkan pada amal akhirat dan pinta kepada Tuhan sebagaimana firman-Nya, was'alullaha min fadlih, dan pinta oleh sekalian kamu akan suatu yang diharuskannya Allah itu kepada Allah Ta'ala daripada kemurahannya. Surah An-Nisa ayat 32. Allah SWT minta kat dia, jangan minta kat orang lain dah. Dan kata olehmu, Allahumma a'tini ma yakunu salahan li fi dini wa dunyaya wa ma'adi. Ya Tuhanku, berikanlah kiranya akan hamba barang yang baik bagi hamba pada agama hamba dan dunia hamba dan akhirat hamba. Itu kita kena minta ke Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itu serba sedikit, kita tak pergi lagi cita-cita yang haram, dan dalilnya cita-cita yang haram itu bagaimana ia. Kita akan sambung bila next year, bulan depan. Kalau kita tak kena wave yang kedua, semalam ada mati seorang. Itu tak apa lagi tuan-tuan. Semalam ada satu Allah ni bakar kucing. Kucing dibakar, tak ada kerja sungguh. Kemudian persatuan ni tawar siapa yang dapat jejak yang bakar kucing tu bagi 10,000. Kucing yang kena bakar tu besok, semua manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan alam ni, yang namanya dunia ni, besok semua akan berhimpun kepada masyarakat. Kucing yang kena bakar tu besok dia akan hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tuntut. Allah tanya hang kucing ni siapa? Ya Allah, aku mati dulu, aku dibakar.
oleh ni si Fulan yang bakar tu ada tepi ya. Allah pun tanya, hang nak apa sekarang? Aku nak bakar ni. Telok dia aku nak bakar, telok orang ni. Bakar telok. Bakar. Bakar. Satu habis tadi dulu. Kan? Perlu jadi abu. Allah tanya kucing tu macam mana? Puas hati. Allah akan leburkan kucing ni sup jadi abu habis. Manusia ni hidup balik. Manusia dia lepas tu tak mati-mati lah. Kenalah hemput, kenalah masuk dalam api neraka beribu-ribu puluh tahun pun, berbilion tahun kau, takkan hancur. Orang kata apa, rubuh tak empuk. Kan?